Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan masuk pada tajuk baru, iaitu bidang ibadah. Topik hukum-hukum dalam Islam. Di dalam hadis terdapat panduan hidup yang sempurna untuk seluruh manusia. Mengapa kita perlu beramal dengan hukum dalam Islam, ya murid-murid? Ya murid-murid, ini adalah sebagai panduan hidup. Panduan hidup ditetapkan oleh Allah untuk apa? Yang pertama murid-murid, agar manusia melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, supaya kita sentiasa mendapat keredaan Allah dan sejahtera hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah. Kita masuk kepada tajuk kita hari ini, hukum-hukum dalam Islam. Seluruh ilmu dalam kehidupan tidak terlepas daripada lima hukum. Mari kita lihat ya murid-murid. Ini dia 5 hukum. Yang pertama ialah wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, harus. Yang keempat, makruh. Yang kelima ialah haram. Baiklah murid-murid, saya akan terangkan satu persatu. Sila dengar betul-betul ya. Yang pertama tadi saya jelaskan ialah hukum wajib. Apa yang dimaksudkan dengan wajib? Wajib ialah satu perkara yang mesti dilakukan oleh seorang Muslim yang mukallaf. Perlu diingat murid-murid, jika kita melakukan perkara yang wajib, kita akan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan, kita akan mendapat dosa. Apa contohnya? Contohnya, solat fardu dan puasa di bulan Ramadan. Itu ialah wajib bagi setiap umat Islam. Yang kedua, kita pergi kepada hukum sunat. Apa yang dimaksudkan dengan hukum sunat? Hukum sunat ialah satu perkara yang baik dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kena ingat murid-murid, kita digalakkan untuk melakukan perkara-perkara sunat untuk menambah pahala-pahala kita. Apa dia contoh perkara-perkara sunat? Contohnya membaca Al-Quran dan bersedekah. Ini ialah tuntutan yang selalu diingatkan kepada umat Islam. Yang ketiga, harus. Apa dia hukum harus? Hukum harus ialah hukum asas bagi semua perkara. Boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Contoh hukum harus ialah makan, mandi dan tidur. Seterusnya kita pergi kepada hukum makruh. Apa dia hukum makruh? Makruh ialah suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jika dilakukan tidak mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Kita lihat contohnya murid-murid. Contohnya makan menggunakan tangan kiri dan makan makanan yang berbau. Apa contoh makanan-makanan yang berbau? Makanan yang berbau seperti petai, jering dan budu.
kita pergi kepada hukum yang terakhir, iaitu hukum haram. Okey, ini sangat penting ya murid-murid. Okey, apa dia hukum haram? Okey, jika dilakukan akan mendapat dosa, jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Kerana itu, hukum haram ialah satu larangan yang kita tidak harus sesekali melakukannya. Okey, apa contohnya? Okey, minum arak, berjudi dan berzina. Okey, perkara-perkara haram ni akan merosakkan umat Islam, tidak kira segala bangsa. Okey, merosakkan juga masyarakat serta negara. Okey. Baiklah. Okey, untuk hari ini sekian sahaja penerangan saya tentang hukum-hukum dalam Islam. Okay, saya berharap murid-murid akan ingat dengan hukum-hukum yang telah saya nyatakan. Okay, kita akan bertemu kembali pada esok hari dan kita akan sambung sedikit serta saya akan berikan latihan. Okay, sekian. Terima kasih.